Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini hari yang ke-27 Ramadan. Alhamdulillah, selalu saya buat live kalau ada masa waktu pagi atau tengah hari. Hari ini baru ada ruang waktu petang pula. Jadi harap dapat menemani sahabat-sahabat yang sedang sibuk untuk menyediakan makanan berbuka puasa. Sayangnya saya tak dapat fungsikan tadabbur ini setiap hari. Hari ini hari yang ke-27, saya baru sampai ayat yang ke-12 ya. Jadi mudah-mudahan perkongsian yang sedikit ini memberi manfaat kepada diri sendiri dan juga sahabat-sahabat yang sempat mengikutinya. Jadi ayat yang ke-12 daripada surah Al-Hadid hari ini berbunyi, auzubillahi minasyaitonirrajim, yauma taral mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim busyrakumul yaum jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha zalika huwal fawzul azim. Maksudnya pada hari itu hari mana, iaitu hari kiamat. Jadi ini kesinambungan daripada ayat yang ke-11. Sebelumnya Allah akhiri dengan walahu ajrun karim, bagi orang yang berinfak di jalan Allah itu ganjaran yang baik, yang mulia. Jadi bila ke ganjaran itu akan diperolehi, akan dapat dilihat, akan dapat dirasakan, iaitu hari kiamat nanti. Sinilah maksud dalam ayat ini, yauma. Di sini maksudnya hari kiamat nanti. Taral mu'mini wal mu'minat, kamu akan lihat orang-orang yang beriman, sama ada lelaki atau perempuan. Ni kena penting ni untuk kita rasakan bahawa Allah secara khusus menyebut lelaki dan perempuan. Maknanya ganjaran ini untuk semua hamba-Nya yang beriman, tanpa mengira jantina, tanpa mengira sama ada lelaki atau perempuan, mereka akan mendapat ganjaran yang sama. Jadi apa yang dapat dilihat iaitu nuruhum, ya, nuruhum, cahaya mereka. Yas'a, yas'a nuruhum. Yas'a ni dia maksudnya berlari laju. Macam kita dengar daripada surah Al-Jumu'ah, ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au. Maknanya fas'au maknanya bersegera, bergerak pantas, jangan melengah-lengah. Jadi maknanya membayangkan cahaya pada hari kiamat itu yas'a, bergerak pantas, di mana baina aidihim wa bi aimanihim. Maknanya di depan dan di sebelah kanan disebut. Kenapa tak sebut kiri ke belakang? Jadi sebab apa? Sebab dalam ayat lain Allah sebut orang beriman ni akan menerima kitab amalan dia sama ada dari depan ataupun dengan daripada sebelah kanan. Kalau orang yang beramal buruk tu, dia akan terima kitab dia dari mana? Daripada kiri atau belakang. Macam tu ya. Jadi cahaya akan bergerak mendatangi mereka daripada kanan dan depan. Jadi mana datang cahaya itu? Cahaya ini menurut pendapat Ibnu Mas'ud adalah cahaya amalan kita. Itulah ganjaran yang kita dapat lihat. Ya, Ibnu Mas'ud meriwayatkan daripada Nabi SAW. Ini disebut dalam tafsir Ar-Razi. Dia kata setiap amalan yang diberi ganjaran itu akan menghasilkan cahaya untuk kita. Jadi setiap amalan yang kita lakukan, Allah beri ganjaran. Jadi ganjaran itu berupa cahaya. Jadi cahaya ini ala qadari amalih.
Jadi cahaya ini mengikut kadar amalan kita, sama ada besar atau kecil. Jadi berdasarkan hadis ni, maka martabat cahaya ataupun saiz cahaya yang akan diperolehi oleh setiap orang itu berbeza-beza. Jadi disebut ada cahaya yang sampai besar daripada Adan ke Hadramaut. Itu bandar di Yaman lah. Kalau kita kat sini agaknya daripada KL ke Kota Baru ke, besar sangat cahaya tu. Dan dia kata ada orang yang cahaya dia seperti bukit. Bukit dapat kita bayangkanlah kan, besar tinggi. Dan ada orang yang cahaya hanya di tapak kaki sahaja. Dan yang paling kecil, yang paling common lah, paling kecil, dia kata cahaya hanya di ibu jari, kadang-kadang nyala, kadang-kadang padam, tapi dapatlah juga cahaya. Jadi kita nak cahaya mana, yang besar ke yang kecil ke? Amalan kita lah yang menentukan. Amalan semasa sorry, batuk pula ya, dah petang ni, makin kering lah tekak ni ya. Terbatuk-batuk pula. Jadi cahaya ni untuk apa? Kata Ibnu Katsir, cahaya ini menyuluh seseorang menuju sirat, siratul mustaqim, untuk kita lintas menuju ke syurga. Jadi orang yang tak ada cahaya, gelap lah, gelap, tak jumpa cara jalan tu. Nak pergi menuju ke sirat tapi tak nampak sebab tak ada cahaya. Jadi tingkatkanlah amal, khususnya dalam bulan Ramadan ini, untuk membesarkan cahaya kita di padang mahsyar nanti menuju ke sirat, untuk kita melintasi masuk syurga. Mudah-mudahan dengan suluhan cahaya tu kita akan meniti dengan selamat dan tidak terjerumus ke dalam neraka di bawahnya, na'udzubillah. Jadi dalam keadaan itu, malaikat akan mengucapkan kepada kita, busyrakumul yaum, busyrakum aja, khabar gembira untuk kamu, jannatun tajri min tahtihal anhar, syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, akan kekal di dalamnya, zalika huwal fawzul azim, itulah dia kemenangan yang besar. Jadi pengajaran yang ringkas daripada ayat ini, ya, betapa beruntungnya orang yang beriman dan beramal itu, ya, pada hari di mana orang yang tidak beriman akan berada dalam kegelapan, tapi orang yang beriman akan diberikan cahaya, dan cahaya itu adalah berdasarkan kepada amalannya semasa di dunia ini. Banyak amalannya yang diterima, ya, dia kata kullu musab, maknanya amalan yang diberi pahala. Jadi apa dia amalan yang diberi pahala ni? Iaitu amalan yang dilakukan dengan ikhlas dan mengikut petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amalan banyak pun kalau tak ada pahala, tak dapat memberikan cahaya juga. Jadi untuk beramal itu, pastikan amalan itu berpahala. Macam mana nak dapat pahala? Ialah ada dua perkara lah, kan? Iaitu kena ikut panduan yang ditunjukkan oleh Nabi SAW, dan amalan itu dilakukan dengan ikhlas. Ya, mudah-mudahan amalan kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita akan dapat melihat, ya, cahaya di hadapan kita yang menyuluh jalan menuju ke siratul mustaqim, yang akan kita lintasi terus menuju ke syurga, insya-Allah, mudah-mudahan. Sekian untuk petang ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala terima puasa kita, qiyam kita, sedekah kita, dan amalan-amalan kita sepanjang Ramadan ini, dan kita tersenarai dalam kalangan orang yang dibebaskan daripada api neraka. Amin ya rabbal alamin.